Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, anak-anak pelajar yang Ustazah kasihi dan cintai kerana Allah sekalian. Hari ini Ustazah akan teruskan tentang hadis mencari yang halal, iaitu hadis yang kedua bagi mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 2. Okey, sebelum ni Ustazah dah sentuh bagaimana cara kita nak membaca teks hadis dengan lancar dan fasih. Jadi, untuk siri yang kedua kali ini kita akan belajar tentang maksud hadis. Okey. Dan sebenarnya penting bagi kamu untuk mengetahui maksud hadis supaya kamu tahu apakah yang ingin disampaikan dan apakah kandungan yang perlu kamu fahami dalam teks hadis sebagai tujuan untuk menguasai aspek kefahaman hadis. Okey, kamu tahu kan dalam pembelajaran hadis, kamu mesti menguasai pembacaan teks hadis dengan fasih dan lancar dan kamu mesti menguasai kefahaman hadis. Jadi, untuk menguasai kefahaman hadis, kamu mesti memahami maksud hadis. Okey, jadi hari ini kita akan pergi satu persatu maksud hadis. Dalam buku teks muka surat 60 dan seterusnya, sudah dipecahkan maksud hadis kepada potongan-potongan ayat. Sebelum ni kamu dah pun sentuh ke potongan-potongan keratan ayat di dalam hadis. Jika kamu memberi perhatian bagaimana cara Ustazah membaca hadis. Sebab Ustazah dah membaca teks hadis berdasarkan potongan ayat. Jadi hari ini kita akan pergi dengan lebih mendalam lagi. Okey, potongan yang pertama, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Okey, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Okey, dalam buku teks tu kamu boleh baca terjemahan dia yang dalam tulisan Jawi tu, dan Ustazah ada sediakan tulisan Rumi di atas ni. Okey, Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Jadi di sini mungkin perkataan yang kamu ingin faham maksudnya ialah bayyin, ya, halal, haram kamu dah biasa dengar kan? So bayyin maksudnya jelas. Bayyin maksudnya jelas. Okey, ayat yang kedua, wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Okey, di sini mana perkataan yang kamu agak tak familiar? Yang penting-penting ialah di sini. Mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Okey, mushtabihat ialah perkara syubhah. La ya'lamuhunna tidak diketahui. La ya'lamuhunna tidak diketahui. Katsirun minan nas kebanyakan manusia. Okey, potongan yang ketiga, famanittaqa syubuhat istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Famanittaqa syubuhat istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Jadi kelas ittaqa asyubuhat ni dah tahu tadi kan? Okey, jadi kita pergi yang seterusnya lah. Sebab syubuhat tadi dah tahu. Istabra'a dinihi irdihi. Okey, istabra'a maksudnya, kita pergi ittaqa dulu ya. Ittaqa maksudnya menghindari. Istabra'a membersihkan. Lidinihi agama. Irdihi kehormatannya.
Okey, seterusnya potongan yang keempat. Waman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Okey. Jadi potongan yang keempat, perkataan-perkataan yang kita tak familiar Waqa'a. Waqa'a maksudnya terjerumus. Okey. Dan boleh baca di sini. Dan sesiapa yang terjerumus ke dalam syubhah, maka dia terjerumus ke dalam perkara haram. Okey, potongan yang kelima, perkataan ayat yang seterusnya, karra'i yar'a haulal hima. Ini karra'i yar'a haulal hima. Okey, jadi Ustazah tunjuk setiap perkataan ni apa maksud dia? Ar-ra'i yar'a haula hima. Okay, ar-ra'i ialah pengembala. Yar'a mengembala. Haula kawasan. Al-hima larangan. Okey, jadi potongan yang kelima, seperti penggembala yang menggembala berdekatan dengan kawasan larangan. Okey, potongan yang keenam, yushiku an yarta'a fih. Yushiku an yarta'a fih. So, mana perkataan yang kita nak kuasai maksudnya? Yushiku. Yarta'a. Okey, yushiku. Yushiku membawa maksud kemungkinan. Oh, sorry. Kita tanda kat sini. Kemungkinan. Yarta'a masuk. Masuk. Yarta'a masuk. Okey. Seterusnya, potongan yang ketujuh. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala. Ala ketahuilah. Sorry. Ala malikin hima. Okey, perkataan ala. Ala membawa maksud ketahuilah. Dia macam ayat tanda seru lah. Ayat seru lah ya. Ayat tanda seru, ayat seruan di dalam ayat. Ketahuilah. Macam tu. Malikin. Malikin raja. Malikin ialah raja. Hima ialah kawasan larangan. Okey. Ala ketahuilah. Malikin raja. Hima kawasan larangan. Okey, potongan ayat yang ketujuh. Ketahuilah sesungguhnya bagi setiap raja itu memiliki kawasan larangan. Ini maksud hadis lah ya. So, diibaratkan lah ya, kawasan larangan bagi seorang raja itu ialah perkara-perkara syubhah bagi kita manusia. Jadi, bila kita melintasi perkara syubhah, bermaksud kita sudah melintasi kawasan larangan. Bagi keadaan seorang raja, kalau dia melintas kawasan larangan, bermaksud dia boleh dibunuh ataupun sebagai isyarat perang macam tu kan. Jadinya begitu jugalah dengan kita. Kita tak boleh melintas had garisan sempadan perkara-perkara syubhah supaya kita terhindar dari perkara-perkara haram. Begitulah mudahnya kefahaman hadis yang ingin disampaikan dalam tajuk mencari yang halal ni ya. Okey, apapun kita teruskan kepada potongan ayat yang ke-8. Ala tadi dah jumpa kan? Ketahuilah maksud dia. Jadi kita tak perlu dah nak tanda. Wa inna himallahi maharimuh. Hima tadi kita dah jumpa. Kawasan larangan. So kita nak kenal maharimuh saja. Okey. Apa maksud maharimuh kelas? Okay, maharimuh membawa maksud perkara yang haram. Okey. Jadi potongan ayat yang ke-8. Ketahuilah sesungguhnya kawasan larangan Allah adalah perkara yang haram. Okey, kemudian kita pergi kepada
Potongan yang ke-9, ala wa inna fil jasadi mudghah. Di sinilah intipati hadis yang perlu kita beri keutamaan. Bagaimana kita nak tegas dengan diri kita supaya kita tidak melintas perkara-perkara syubhah dan haram, kita kena jaga mudghah yang ada dalam badan kita ni. Okey, mari kita tengok apa maksud mudghah. Okey, ala wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh itu ada seketul daging. So dalam tubuh kita ada seketul daging. Okey. Jadi makna apa yang kita nak kaji kat sini, perkataan mana? Kalimah al-jasad dengan kalimah mudghah. So, al-jasad maksudnya tubuh. Mudghah maksudnya seketul daging. Okey. Potongan yang ke-10, iaitu potongan yang kedua akhir. Iza salahat, salahal jasadu kulluh. Okey, iza salahat, salahal jasadu kulluh. Salahat, salaha maksudnya sama. Salahat, salaha maksudnya sama. Okay, al-jasad tadi dah jumpa badan. So, mana maksud yang kita nak kaji kat sini? Salahat, salaha. Okay, salahat ialah baik. Salahat ni di sini, ta di sini membawa maksud mudghah tadi. Iaitu seketul daging tadi. Jadi, jika seketul daging ini baik, salahat maksudnya baik. Jika daging itu baik, salahal jasadu kulluh. Baiklah seluruh jasadnya. So, salaha maksudnya baik. Okey, dan ayat yang ke-11, potongan yang terakhir. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb. Okey, so fasadat sama juga tadi. Ta di sini merujuk kepada mudghah tadi, iaitu seketul daging. Fasada membawa maksud rosak. Rosak. Jadi, jika daging itu rosak, maka rosaklah seluruh badan. Ala, ketahuilah, wahiyal qalb. Wahiyah ini pun masih merujuk kepada seketul daging. Apakah seketul daging itu? Itulah. Seketul daging itu ialah hati. Ya. So, fasada maksudnya rosak. Al-qalb maksudnya hati. Okey, kelas. Selesai kita belajar 11 keratan ayat dan maknanya. Ustazah ada sediakan di sini, kita boleh panggil dia kamus glosari lah ataupun kamus kosakata, iaitu perkataan-perkataan yang kita tak familiar dalam perkataan Arab kan. Jadi kita tak boleh nak lari dari memahami setiap patah perkataan dalam teks hadis. Sebab kalau kita tak faham setiap patah perkataan, kita susah nak memahami maksud hadis. Jadi di sini Ustazah ada sediakan nota maksud setiap perkataan. Jadi boleh tengok di sini. Bayin maksudnya jelas. Mushtabihat maksudnya perkara-perkara syubhah. La ya'lamuhunna perkara yang tidak diketahui. Katsirum minan nas. Katsir kebanyakan manusia. Katsir banyak, nas manusia, kebanyakan manusia. Ittaqash syubhat menghindari perkara syubhah. Istabra'a membersihkan. Lidinihi agamanya. Irdihi kehormatannya. Waw di sini ialah kata sendi yang bermaksud dan. Jadi kita tak payah kaji pun tak apa masuk waw tu. So irdihi irdihi membawa maksud kehormatannya. Seterusnya
Waqa'a, terjerumus. Waqa'a ni kalau dalam bahasa Arab ni maksudnya jatuh lah. So dalam ayat akademik dia kita tulislah terjerumus. Jatuh tak sedap pula ayat kan. So terjerumus dalam perkara syubhah. Ar-ra'i, penggembala. Yar'a, menggembala. Haula, kawasan. Al-hima, larangan. Seterusnya, yushiku, kemungkinan. Yarta', masuk. Malikin, raja. Hima, kawasan larangan. Bukan dia dah sentuh tadi? Dia dah tadi kan? Maharimuh, perkara haram. Al-jasad, badan. Mudghah, seketul daging. Salahat, baik. Fasadat, rosak. Al-qalbu, hati. Itu dia kalimah-kalimah dalam hadis yang kita tak familiar. Ustazah dah sediakan terjemahan di sini. Saya harap kamu boleh baca dan teliti. Okey, jadi di sini sebagai latihan untuk hari ini, kamu mesti melengkapkan teks ini untuk mendapatkan terjemahan penuh hadis. Okey. Boleh tengok di sini sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara kedua-duanya terdapat perkara syubhah yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka sesiapa yang menghindari perkara syubhah, dia telah membersihkan agamanya dan maruahnya, kehormatannya. Dan sesiapa yang terjerumus ke dalam syubhah, terjerumus ke dalam perkara yang haram, seperti penggembala yang menggembala berdekatan dengan kawasan larangan. Kemudian dia akan masuk ke kawasan larangan tersebut. Ketahuilah, sesungguhnya bagi setiap raja itu memiliki kawasan larangan. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah perkara yang haram. Ketahuilah, terdapat seketul daging di dalam tubuh. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika daging itu rosak, maka rosaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahawa daging itu ialah hati. Mana nak dapat jawapan ni? Kamu cari dalam buku teks. Kamu tengok dekat ayat-ayat ini. Yang ni. Ni kan. Kalau kamu tonton video yang Ustazah beri ni, kamu tak ada masalah nak membaca setiap terjemahan teks hadis. Di sini tempat kamu cari jawapan kepada teks terjemahan tadi. Okey kelas, Ustazah harap kamu akan siapkan latihan teks hadis yang kita dah sentuh tadi. Teks hadis yang ni untuk terjemahan dan sebagai nota. Okey, sekian saja dari Ustazah untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.